Baru-baru ni, viral dekat TikTok tentang penemuan 39 mayat manusia di dalam lori kontainer. Jadi, apa yang berlaku dan siapa mayat-mayat ni kan? Macam ni cerita dia. Pada 23 Oktober 2019 di Essex, UK, terdapat seorang driver lori, dia telefon ambulans. Jadi dia buatlah panggilan kecemasan. Dia cakap, "Hello, saya driver lori dan saya baru pick up kontainer dari industri. Dan saya cek kontainer tu ada imigran yang dah mati, yang terbaring dalam tu." Jadi polis pun pergilah di tempat kejadian. Polis mendapati bahawa mayat-mayat 39 orang ni dah terbaring dalam kontainer tu dan dalam keadaan bogel. Baju dia orang ada dalam kontainer tu. Dalam kontainer tu macam bersepah lah baju. Jadi polis pelik, kenapa dia orang buat gitu kan? Assumption polis, dia orang kata yang mungkin mayat-mayat ni mati disebabkan kesejukan ataupun hipotermia tu. Sebab kontainer ni sejenis kontainer yang macam frozen punya. Tapi assumption ni tak boleh pakai sebab polis kata kontainer tu tak sejuk pun dan tak ada bukti-bukti mati kesejukan terhadap mayat-mayat tu. Based on postmortem mayat-mayat tersebut, punca kematian 39 orang ni adalah kerana mereka lack of air. Mati lemas lah kerana kekurangan udara dalam kontainer tu. Jadi polis hairan, macam mana dia orang boleh duduk dalam tu dan apa sebenarnya yang berlaku kan? Jadi polis ambil lah keterangan daripada driver lori untuk tahu suspek ataupun saksi kejadian. Christopher ni dia katalah hari tu dia ambil lah kontainer tu dari industri dan dia ingat kontainer tu kosong, tapi tiba-tiba bunyi something dalam kontainer tu. Kontainer tu dari Belgium nak ke UK. Tiba-tiba dia cek, dia dah tengok mayat bergelimpangan dalam tu. Jadi dia cepat-cepat telefon ambulans. Tapi polis mendapati yang keterangan dia ni palsu sebab based on CCTV tu sebenarnya Christopher ni dah cek 2 kali dah kontainer tu. Pertama kali dia cek, dia tengok mungkin mayat tu dah mati dan dia dah cek, tiba-tiba dia sambung memandu. Pelik kan? Kalau kita nampak mayat dalam kontainer tu mesti kita terus call ambulans kan, tapi dia tak. And then dalam 23 minit selepas tu dia berhenti di tempat sama dan dia buka balik kontainer tu baru dia call ambulans. Jadi polis katalah, "Kenapa awak buat macam tu kan?" Lepas tu Christopher ni cakap lah, "Oh, sebab saya panik, tak tahu nak buat apa, jadi saya memandulah kejap, fikir dan saya berhenti tempat sama baru call ambulans." Tapi polis tak percaya. Jadi polis buatlah geledah, cek-cek barang Christopher kat lori tu dan barangan peribadi yang Christopher bawa waktu tu. Dan polis jumpa bateri phone lama dalam beg tu. Polis tak puas hati, polis buatlah cek dekat tempat kejadian yang mayat dijumpai tu kan. Dan dia jumpa satu phone lama, phone Nokia yang dah pecah and then SIM card yang dah dipatahkan. Dari sinilah terbongkarnya kegiatan haram diorang ni. Jadi polis pun trace lah SIM card tu kan. Daripada rekod-rekod tu, Christopher ada call 2 orang ni sebelum dia call ambulans. Pertama dia call bos dia, yang kedua unknown person. Jadi kegiatan mereka terbongkar yang mana polis dapat trace 2 orang ni. Bos dan seorang ni merupakan organisasi mafia yang buat kerja penyeludupan immigration. Orang-orang yang di dalam kontainer tu merupakan orang-orang Vietnam yang nak pergi dari Vietnam ke UK. Jadi diorang stop kat Belgium dulu. Macam mana diorang boleh naik kan? Diorang tak tahu ke yang diorang tu naik kontainer? Sebenarnya diorang tak tahu yang diorang naik kontainer. Diorang macam nak berhijrah untuk cari kerja, untuk support keluarga. Jadi diorang carilah ejen travel yang boleh bawa diorang ke sana dengan harga yang berpatutan kan. Dan diorang jumpa ni lah ejen mafia ni untuk bawa diorang ke UK. Tapi diorang tak tahu yang diorang akan naik kontainer. Macam mana diorang tak tahu pada hari kejadian yang dia gerak dari Belgium ke UK tu? Ketua mafia ni call diorang kata akan ada teksi yang jemput diorang. Jadi diorang kena naik teksi tu dan teksi tu akan bawa diorang ke satu ladang yang tersembunyi dan ada garaj. Dan teksi tu suruh diorang menyorok dalam garaj tu dan tunggu lori kontainer. Pada hari tu lah diorang baru tahu yang diorang akan naik kontainer. Jadi dari kontainer tu lah diorang akan bawa ke UK. Polis buatlah trace suhu kontainer tu kan, nak tahu bila diorang ni mati sebenarnya. Diorang ni hidup lagi waktu kat darat tu, tapi bila dekat pelabuhan laut nak ke UK tu, waktu tu dah diorang mati sebab tak cukup udara. Mestilah tak cukup kan, 39 orang dalam tu share udara yang sama, memang kesian lah.
Jadi 4 orang suspek utama, driver lori 2 orang dan bos driver lori tu dan mafia tu didapati bersalah dan dikenakan hukuman penjara. Yang driver 2 orang tu 13 hingga 18 tahun. Yang 2 orang lagi ni disabitkan 2 kesalahan, 20 tahun menyebabkan kematian 39 orang ni dan tambahan 27 tahun lagi disebabkan melakukan kegiatan immigration secara tak sah.